InsyaAllah boleh. Jangan sebelum tu saya memperkenalkanlah sikit kita punya fasilitator pagi ni, Puan Sarah dan juga Puan Syazni. Puan Sarah daripada FSKM, sama juga dengan Puan Syazni daripada FSKM UiTM Cawangan Kuala Terengganu, UiTMT Cawangan Kuala Terengganu. Jadi dua penceramah kita pada pagi ini akan berkongsi sedikit berkenaan dengan cara untuk mengedit video, especially untuk digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran, dan yang ni specifically menggunakan satu apps iaitu KineMaster. So saya rasa boleh kot saya serahkan pada Puan Sarah dan Puan Syazni untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu berkenaan KineMaster. Okey, terima kasih. Terima kasihlah. Assalamualaikum semua. Okey. So untuk hari ini kami akan share berkenaan dengan asas pengeditan video untuk bahan pengajaran dan pembelajaran menggunakan apps KineMaster. Okey. So untuk yang KineMaster ni, okey, ni adalah feature-feature yang adalah dalam KineMaster ni. Okey, semua dah ada belum install apps KineMaster? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita boleh download dululah. Okey. Sekejap, yang ni nanti saya go through satu-satu lah. Untuk yang KineMaster ni, kita boleh edit video, guna KineMaster tanpa menggunakan laptop ataupun PC dan hanya menggunakan handphone sahaja. Okey, kita hanya menggunakan handphone kita sahaja untuk kita edit video kita. Okey, antara yang kita boleh buat dengan KineMaster ni, kita boleh adjust dia punya speed control kita punya video. Kita boleh tambah dia punya effect. Okay. And then kita boleh tambah dia punya theme dia. Kita boleh adjust daripada segi suara. Contoh kita tak nak guna suara kita nak guna suara orang lain. So kita boleh pilih. Dekat situ ada choice yang kita boleh pilih. Nak guna suara yang macam mana. Okay. Multiple layer. Okay, untuk multiple layer. Yang ini kita boleh contohlah kan. Contoh kita ada video. Okay, video. Lepas tu kita nak tambahkan lagu. Ataupun kita nak tambahkan gambar yang lain pada video yang sama. Okay, so kita boleh guna multiple layer punya feature lah. Okay. Overlay pun kita boleh buat kat situ, overlay. Yang ni yang tadi kita boleh tambah music. Contoh kita ada video yang agak boring sikit. So kita boleh tambah music supaya video kita tu nampak lagi menarik lah kan. Okay, ada music-music. Kadang kalau kita buat video yang gambar, contoh kalau kita buat video gambar yang sedih tapi gambar sahaja, kesedihan tu tak tersampai kan. So kalau ada lagu ni memang orang kata boleh menyentuh jiwa lah. Macam tu. So lagi menarik kita punya video kita. Okay. Lepas tu kita boleh buat audio filter. Audio filter ni contoh kita ada video yang mana waktu kita rakam tu, pernah ingat tak video yang pernah viral dekat Facebook yang cikgu tu nak rakam kelas mengajar, tiba-tiba bunyi ayam berkokok kan? Okay, sampai marah-marah ayam tu. Okay, dengan adanya KineMaster ni, kita boleh mute-kan suara ayam tu. So, suara ayam tu tak akan kedengaran dalam video kita. Okay. Sorry. And then frame by frame trimming. Yang ini kita boleh edit kita punya video tu. Okay, kita boleh trim kita punya video kita tu by frame. Okay, maksudnya nanti yang ini nantilah kita go through sebab yang ni kena tunjuk baru lagi nampak ni. Okay, volume envelope. Bila kita guna KineMaster feature ni, contoh bila kita masukkan lagu tu ada pada satu lagu tu akan berada dalam satu envelope. Maknanya, okay, tu lagu. Satu envelope, dia tak bercampur dengan
suara kita. So kita boleh adjust volume untuk setiap envelope kita. Okay, for example, kita nak suara kita lagi kuat daripada lagu. Of course lah kan bila kita buat video, okay, kita nak bercakap, pada masa yang sama kita nak ada music, background music tu kan. Dan of course, background music tu kena lagi slow daripada suara kita. So, guna volume envelope ni, kita guna volume envelope untuk adjust suara kita dengan suara music background tu. Okay, then stiker, kita boleh masukkan stiker dalam video kita. Nampak lagi menarik lah kan? Okay, bila ada stiker ni untuk certain video. Okay, instant preview. Lepas kita masukkan, kita edit kita punya video apa semua yang kita nak, kita boleh terus preview untuk kita tengok hasilnya. Okay, and then kita boleh buat transition effect. Nak masuk nak masuk perkataan, ayat, huruf ke macam mana. Okay, nak keluar daripada sebelah kanan ke, sebelah kiri ke. Okay, yang ini kita boleh buat. And then real time recording. Real time recording ni maksudnya kita boleh kita boleh record suara kita. Kita boleh record suara kita waktu kita edit video tu. Okay. Contoh kalau kita tengok yang Khairul Amin punya video masak kan. Okay. Dia record siap-siap video masak dia tu. Okay. Dia dah record video masak dia siap-siap. Tapi waktu tu dia tak bercakap lagi. Dia edit tu barulah dia bercakap kan. Okay. Masukkan ni. Dah siap macam tu. And then animation star. Yang ni nak kita contoh kalau kita nak masukkan gambar. Gambar tu nak gerak macam mana? Gerak daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nak tiba-tiba pop up macam tu ke? Okay, so yang tu pun kita boleh buat dalam KineMaster. And last, kita boleh sharing di social media. Maksudnya lepas kita settle ni, kita boleh upload ke YouTube. Okay. So ini adalah feature-feature KineMaster. Okay. Nak download. So saya minta semua yang ada dekat sini download KineMaster lah supaya kita boleh buat sama-sama nanti. Masih boleh nampak slide ke? Sekarang nampak slide je. Nampak. Slide je. Saya tak nampak kan? Tak nampak, dengar suara Lala je. Okay. Kak Lee ni Syazni. Suara Syazni. Okay. So nak minta semua install yang ni dululah dalam phone masing-masing, boleh kan? KineMaster. Ini adalah gambar apps kita. Yang ada huruf K, lepas tu ada titik ni 5. Okay. So macam mana rupa dia? Jom kita tengok. Okay, ni bila kita dah install. Okay, so kita akan nampak yang ni yang mula-mula. So kita boleh create, edit and share. Okay. Kalau kita nak start kita punya project editing tu, kita tekan yang ini. Okay. Bila kita tekan yang tambah tadi tu, dia akan keluar yang macam ni. Select the aspect ratio of the project. Okay, so untuk ratio 16, ratio 9. Okay, yang ini biasanya kita guna size ni untuk YouTube. Okay, kebiasaannya okay, untuk YouTube
Okay, sebab YouTube kita tengok video tu kita pegang phone kita tu melintang kan. Okay, so 16:9. Okay, then untuk yang menegak ni 9:16 ni, yang ini biasanya kita guna untuk kita upload di Facebook. Okay, dan ini 1:1 kita guna untuk Instagram. Okay, yang ni untuk Instagram. Tapi apa yang saya tahu, kebiasaannya yang sekarang ni yang Instagram pun dah guna 16:9 ni. Okay. So yang inilah yang antara saiz yang kita biasa guna. 16:9, 9:16 dengan 1:1. Okay. So bila kita dah choose saiz yang kita nak, dia akan keluar macam ni. Okay, ini adalah kita punya gambar KineMaster kita lah bila kita dah tekan tu, dah pilih saiz yang kita nak. Okay, so apa-apa editing nanti berlaku di sini. Okay, nanti yang ini kalau kita nak preview kita punya projek, kita tekan ni. Okay, yang ini untuk store, kita nak beli apa-apa. Okay, and then ini media, kita nak ambil gambar kita. Okay, dekat layer ni nanti akan ada, kalau kita tekan kat sini, akan ada layer untuk image, layer untuk teks. Okay, layer ni kita punya dekat bawah, dia akan keluar dekat bawah ni. First, kita tekan media untuk storyboard kita. Okay, contoh kita plan nak video pergi jalan-jalan. Okay, so kita masukkan video jalan-jalan kita dan gambar jalan-jalan kita dekat sini. Storyboard kita yang mula-mula. Okay, lepas tu yang tambahan pada storyboard kita tu, okay, cerita-cerita tambahan tu akan berlaku pada layer. So kita akan pilih dekat layer. Okay, audio adalah sebarang untuk kita edit sebarang muzik, tambah suara apa semua. Suara dekat sini kita nak record suara terus dekat sini. Waktu kita edit video tu kita nak record suara dekat sini. Okay. Itu sahaja untuk yang features. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Setakat kat sini ada soalan tak? Semua dah boleh install? Install dah. Dah ke? Syaz, Ya. sorry, lagi sekali. Layer tu untuk kita macam mana? Cuba explain lagi sekali yang layer tu. Layer tu untuk kita buat tambahan cerita kita pada storyboard. Contoh kan, kali nak buat video jalan-jalan, pergi jalan-jalan contohnya kan. Okay. So cerita utama jalan-jalan tu ada yang kita pilih yang inilah dulu, yang media ni. Kita tekan media ni, kita pilih video yang jalan-jalan kita tu dulu. Okay. Lepas tu cerita jalan-jalan ni kita nak tambahkan muzik contohnya supaya lagi nampak best kita punya video kan. So kita tekan layer. Layer ni nanti kita boleh tambah pula gambar contohnya dalam tadi video. Okay, contoh kita nak tambah gambar yang tak gerak tu, yang kejung tu. Okay, kita tekan layer, kita boleh tekan lagi image kat situ, picture situ. Ataupun kita nak tambah tulisan, contohnya nak tulis ini jalan-jalan dekat pantai. So ambil tulisan. Okay. Yang ini semua nanti kita buat nanti dengan Sarah, dengan Puan Sarah. Okay. Ya Allah. So kita teruskanlah sesi perkongsian kita dengan Puan Sarah.
ni. Assalamualaikum semua. Dengar ke? Salam dengar. Dengar. Memang webcam saya tak nampak Tak. Kita kena tu start video. Ke saya tak buka webcam lah. Minta maaf ya. Sekejap saya buka webcam. Rasa macam dah buka tadi. Bukan dekat yang tadi webback. Ni, start video. Start video. Minta maaf lah tak Gampang nampak sekali, Syazni. Okey. Tadi tak tahu nak setting macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah kita cubalah ya belajar KineMaster secara online. Saya tak tahu macam mana nak tunjuk sebab nanti bila kita share KineMaster punya screen, apa yang akan jadi adalah semua partisipan tak boleh nampak apa yang saya tekan. Kan kita nampak screen yang bergerak saja kan. So kalau ada persoalan waktu kita illustrate tu boleh bersuara lah. Maksudnya buka ni kan, buka mikrofon masing-masing. Okey, sebelum saya proceed nak tanya, dalam ni ramai ke yang biasa guna KineMaster? Kita ada 22 orang, AJK 6 orang dan 16 orang je ni. Ramai tak yang biasa guna? Kita tengok dekat chat pun tak apa. Boleh reply kat chat kalau malu bersuara. Tak pernah guna. Tak pernah guna. Okey. Chat. Explain everything je. Explain everything je. Okey. Tu siapa yang bercakap tu? Dahya. Okey. So kita buat sharing session dekat Okay, share. Share screen. Start. Kita kan tak biasa kan. Webback. First time webback. Tu OneDrive. OneDrive salah. KineMaster. Nampak ke skrin saya? KineMaster. Dah nampak dah, clear dah. Alright, okay. So yang skrin yang nampak sekarang ni adalah interface mula-mula. So ada satu video kalau pas kat hujung belah kiri tu. Okay, sebelah kiri tu sebenarnya adalah video yang kita boleh try tekan. Kalau kita biasa buat skrin kita ada banyak lah dalam tu itu boleh cuba. So pas ni hujung atas. Okay, kita klik the screen video tu, dia akan minta kita sign tu. Okay, tak kena slow juga. Oh, so size video yang kita nak buat tu terpulang. Kita video tu kena. Kalau biasa dan media dia ada macam yang tu logo ni TV punya size ni kan macam kalau Facebook ke Instagram ada yang kedua. Okay, yang ketiga ni tu ni adalah Insta punya size. Okay, so kita pilih bunyi bajet nak tak. Okay, so untuk hari ni kita cuba yang YouTube ni 16.9. Okay, so mana yang dah buka tu, KineMaster mesti kosong macam saya ni kan, kosong je, tak ada apa-apa. Alright. So kalau boleh tengok dalam ni, dia punya interface dia, saya guna bahasa belah kiri, belah kanan, atas dengan bawah. Sebab bila saya tekan pun rasanya tak ada orang boleh nampak. Okay, so daripada screen tu, belah yang macam Syazni explain tadi ada media. So dekat situ kita boleh add media. Alright, so kita cuba dulu masukkan apa-apa media yang ada dalam
komputer saya lah. Saya select beberapa video dekat sini. Okay. Video kita tengok ada foto yang menarik, kita boleh letak. Illustrate kita punya ni, si perkongsian. Oh, ada satu gambar. So letaklah gambar saya. Sarah, Ni. Sarah. Sorry, suara Ya. macam putus-putus lah. Suara putus-putus. Kita saya seorang je. Orang lain macam mana? Kita dengar suara lah pun putus-putus. Saya dengar suara lah pun putus-putus lah. Putus-putus pula. Putus-putus Sarah, tak clear. Oh, ya ke? Alamak, macam mana ya? Putus-putus lagi ke? Kita try dalam 1 minit. Lepas tu bagi feedback Okay, saya cuba cakap sikit-sikit lah. Kalau masih putus-putus tu, kita kena check kat mana masalah teknikal yang berlaku tu. Okay. Suara okey tak? Ke masih lagi putus-putus? Rasa macam makin okey, tapi mungkin Sarah cakap apa pelan-pelan kot. Tak boleh nak macam laju-laju macam tu, macam susah sikit nak dapat tangkap kalau tak. Okay, kita cakap dulu. Okay, so tadi kita continue Kita tambah satu gambar, image lah kat sini. Alright, patutnya okay. Lepas kita tekan image tu, perasan dekat atas tu ada pondok kan, pondok kecil tu, saya panggil pondok kecil lah. Pondok kecil tu sebelah perkataan KineMaster ada tick tu. So kita kena klik pada tick untuk kita accept untuk masukkan gambar ni dalam storyboard kita. Okay, so bila kita tick tu dia akan masuk. Ada gambar yang masuk. Okay. And kita masukkan video lain, alright. So klik pada media. Saya pergi pada folder video KineMaster. Okay, kita masukkan beberapa video dalam ni. Okay, satu video ni. Okay, so pada skrin patutnya dah appear lah ada video yang masuk. Kat bawah tu ada satu line warna peach rasanya. Okay, so pilih lah video kita. Okay. Kita nak pilih lagi satu video untuk illustrate sesi kita pagi ni. Video okay. Alright. Lepas tu juga kita ada video berkaitan dengan pengajaran kita. Kita buat video editing sikit nanti kan. Okay. So belum masuk sebab kita tak tick yang kat atas sebelah pondok tu. Alright, kat sebelah pondok tu ada right kan. So kita bila kita dah masukkan semua tu, kita kena tekan dia. Okay. So kita punya video ni panjang. So kita boleh press dia, tengok dia punya. Okay, so kalau perasan kat sini, right. Kalau saya tekan play kan, play tanpa edit apa-apa. Okay. Itu di dalam kan, right. So, itu sound. Saya memang apa kau dengarlah suara yang dalam sebab kita kan dia yang dengar. Tak dengar. Tak ada suara video. Okay. Okay. Sekarang ni kita nak belajar masukkan okay, kita nak belajar dulu masukkan teks. Okay, katakanlah kita masukkan teks. So klik pada layer belah kanan atas tu. Okay, saya cuba slow down lah, maksudnya saya pun tak sure kenapa dia tak synchronize dengan saya punya PC. Tapi kita proceed je. Alright, so bila klik layer ada teks. Cuba tanya dua, kenapa? Saya rasa sebab hujan. Okay, so bila kita klik pada teks, alright, kita
Okey. Belajar KineMaster. Okey. Okey, jom belajar KineMaster. So, kena tick juga, sama juga setiap apa yang kita buat tu dia ada tanda right tu. So kita kena pilih yang tu, maksudnya kita nak masukkan dia dalam kita punya video. So, tick dia. Atas gambar saya ada perkataan jom belajar KineMaster. Okey. So, jom belajar. Okey, perkataan jom belajar KineMaster tu warna putih tu font dia. Right? Okey, kita boleh pilih lah. Maksudnya dekat dalam ni yang kita tengah yang saya illustrate ni, yang ni yang basic ya. Maksudnya dia ada yang premium yang mana kita boleh beli apps ni untuk banyak lagi features dalam ni. Tetapi, okey, kalau kita tak beli pun tak ada masalah sebab banyak offer. Macam contohnya macam font ni kan macam walaupun yang basic yang percuma tapi font yang kita boleh pilih. Menarik lah. Okay, kita boleh scroll. Alright. So, jom belajar KineMaster tu kalau pilih saya ambil Papyrus yang font. Okay, and then sama juga. Itu, okay, saya akan ubah. And then kita nak ubah warna tu. Warna font tu. Ada tu. Right. Nak tukar warna apa? Okay, saya ambil warna warna lah. Okay, so punya berubah warna dan berubah bentuk tulisan. Jadi nak kecil dia boleh dan boleh alih dia punya kedudukan. Saya letak kat atas lah. Okay. And then kita dapat option pada teks yang kita masuk tu, kita klik in animation, right, fit, or right, okay. Sini yang mana banyak juga option. Dia cara masuk tu, pick dia. Sarah, sorry ganggu tapi saya rasa macam suara putus-putus lah, macam tak clear apa yang Sarah cakap. Mana dia? Tapi rasanya ada possibility cuaca saya rasa sebab dekat Kuala Terengganu macam nak hujan je. Sebelum ni okey je. Sekejap ya. Putus. Sekejap ya. Saya cuba selesaikan masalah teknikal yang putus-putus ni dulu.
Kepada semua peserta, kita tunggu dulu. Saya rasa macam facilitator kita tengah cuba rectify the issue apa masalah dia sebenarnya yang menyebabkan ada sedikit gangguan pada suara. So kita tunggu sekejap ya. Saya just nak check kalau suara saya dengar dengan clear tak? Ke macam ada gangguan juga? Clear lah, sangat clear. Okay, so maknanya mungkin kita tunggu penceramah kot tengok apa dia punya part yang tak berapa Okey lah. okay sangat. Dengar tak suaranya? Okay, dengar. Rasa macam Jelas. okay kot? Ya, jelas. Tak putus-putus dah. Okey, so kita tutup kamera lah ya sebab saya rasa mungkin ada gangguan sebab kita banyak guna device. iPad lagi, phone lagi. So saya rasa ada gangguan kat situ. Okey, Itu. minta maaf ya semua. So mari kita belajar balik semula. Okay, share screen. Start broadcast. Okay dah. Okay, so screen masing-masing sepatutnya nampak banyak features ataupun apps KineMaster yang saya dah masukkan gambar saya dulu. Ada video, cuma kita tak sentuh lagi pasal video. Okay, apa yang terlepas tadi, okay, adalah layer, alright. Saya klik pada layer, okay. So bila kita tik pada layer, ada media, ada effect, ada text, ada stiker dan ada handwriting. So kita pergi satu-satu, alright. Katakanlah kita nak masukkan nama lah. Okay, saya pun nak masukkan untuk fikir sebutlah S-E-R-E. Okay, appear sepatutnya. Ya, dia dah appear dah. Cumanya warna cantik lah sebab background dah warna putih. So saya pun tukarlah colour. Right? So kita suka pastel. Kita pilih warna dark pastel. Okay, sampai juga apa yang kita ni takkan automatic right. So kita setuju lah. Okay, yes. Okay, kita letak atas. Macam mana letak atas? Drag saja. Tadi kan dia masih macam dia macam bintik, titik-titik tu kan. So kita gerak di kanan ke bawah semua boleh gerakkan je. Okay, and dalam masa sama kita rasa macam font ni tak nak. So nak tukar font lain. So dalam basic punya KineMaster dia ada yang berbayar. Cuma yang kita guna sekarang ni adalah yang free. Okay. Dia ada banyak list tulisan yang kita boleh pilih. Okay. Alright, so saya pun dah pilih. Okay, so automatic dia dah berubah tulisan dia. Kalau lain daripada tadi, ambil yang sama tu kan tak nampak beza. Okay. Berikutnya, okay, kita nak masuk sedikit animation. Alright. So, out animation boleh pilih macam contohnya fade. Once, slide left. Cubalah main macam mana kita. Alright. Ke atas ke. Okay. So, sama juga kita kena klik pada right ni juga. Okay. So, bila kita cuba play dia, alright, play. Dia punya button play tu standard yang memang semua guna untuk video. Okay, kita klik pada button play. Kita boleh tengok ada pergerakan. Okay. Kita dah buat master kan.
Okey, sekali perasan tak dekat bawah tu ada 2 warna kuning. Okey, ada 2 warna kuning. So kuning ni sebenarnya adalah tag. Saya besarkan dia. Macam mana nak besarkan dia? Kita pakai iPad sekarang ni ataupun kita boleh pakai phone. Alright, so apa-apa screen kita boleh drag. Okay, kita guna jari lah, kita drag dia. So kita akan nampak kita masukkan pada keping gambar. Okay, so inilah yang dinamakan layer. Dalam gambar ada teks. Okay, alright. So salah itu jom belajar kita masuk. Kita boleh kita macam okay, perkataan tu okay. Okay, dah selesai. Kita tekan play, kita nampaklah dia punya pergerakan. Okay. Okay. Kita pause dulu. Okay. Jom belajar kita master tadi, kita dapat detect cara masuk dia laju kan. Okay. So, ubah dia. Okay. Katakanlah kita ubah animation. Okay. Okay, boleh tekan juga by letter by letter. Okay, speed. Itu speed slow masuk. Okay. So dalam font ni bila kita klik pada perkataan masa tadi kita play kan. Kita play video kita perasan perkataan dengan lajunya dan kita nak jadikan dia slow mo. So kita ubah animation speed dengan ubah yang kat bawah ni. Jom belajar KineMaster, kita pilih kat bawah ni. Ada perasan lah. Okay. Okay, kita dah klik dia. Okay. Okay, so far okay ke suara saya? Sometimes okay Sarah, and then sometimes dia macam ada putus-putus. Okay, especially kalau Sarah sambil cakap, sambil tengah buat hands on, dia macam ada putus-putus. Okay. Tapi saya boleh tangkap dia lah setakat ni macam even though putus-putus boleh faham lagi lah. Okay. Right. Okay, sekejap. Kita pasang mobile data. Okay, sekejap ya. Okay, kita proceed yang berikutnya. Alright, kita cuba connect dengan wifi. Okay, so kita play video. Saya cuba cakap slow-slow tapi kalau terlaju ataupun ada masalah teknikal lain, boleh maklum ya. Slow. Alright. Okay, apa lagi yang menarik dalam layer? Alright, so kita ada stiker. Okay, kita boleh juga pilih stiker dekat sini untuk masukkan dalam gambar. So klasik stiker di bahagian basic je lah ya, sebab kita tak beli pun kan ni. So kita ambil yang mana kita rasa macam dan nak letak dalam. Biasanya untuk pelajaran kita tak guna princess. Okay, tapi adalah. Okay, kalau kita tekannya ni, contohnya kita sangat ni. Alright. Kita yang dah bagi. Okay. Macam tu pun ada. Alright. Okay, berikutnya kita fokus kepada video. Alright, saya nak mainkan video dalam ni, video yang saya letak ni, video dekat pantai. Saya guna ni
bila speed pada video. Okay, kalau kita play video ni, okay, stiker saya nak duduk sini, nak duduk kat sana. Alright, okay, katakan kita tak berkenan dengan stiker tu, boleh tak kita nak delete? Okay, so sama apps yang biasa kita guna. Raspberry dekat hujung belah kiri ni, atas tengah-tengah belah kiri. Alright, sampah tu kan. So kita pergi pada yang bawah ni storyboard ni. Apa yang kita tak nak, kita tick dia. So dia ada frame. Pada stiker tu ada frame. So, kita nak kita masukkan di dalam frame. So hilanglah stiker tadi. So, sama jugalah, contohnya nama kita tak naklah. Saya letaklah nama Sarah Yusof ni. So sama juga kita boleh delete. Tapi tiba-tiba datang balik fikiran nak balik lah. So kita boleh undo. Okay, so undo, dia akan masuk balik ke tempat yang sama. Okay. Right, so yang mula sebab kita boleh nampak setiap tindakan yang kita buat tu on the spot. Saya buat video yang sama guna phone. Alright, guna phone ni agak mencabar sedikit sebab dia akan jadikan view KineMaster ni dalam bentuk landscape. Apa yang berlaku adalah banyak yang hidden. So yang macam bila kita pakai skrin yang besar macam iPad ataupun tablet, dia besar dan dia boleh view banyak benda tau. Tapi kalau pakai phone yang kecil tu, kita banyak kena scroll ke bawah, kena tarik baru nak nampak sebenarnya apa yang kita berlaku dekat bawah dalam layer tu. So tak ada masalah, guna phone tak ada masalah, cuma kena godek-godek, nanti lama-lama familiar dah boleh jadi Insta famous dah. Okay. Alright, so kita play video. Video ni video standard yang kita ambil. Alright. So sekarang ni kita nak edit video ni. Okay. Kalau pesan play video ni boring lah. Yelah, yang bergerak, kita nak jadikan video ni background dalam video ni macam tak best. Kita nak buang belakang tu, macam kita nak buang pun boleh. So macam mana kita nak buang right, kita masuk. Okay, so bila kita klik pada video, okay, nampak tak dia ada frame kat situ, dia ada frame warna kuning tu. Okay, so bila benda tu berlaku, automatik kita punya features kat atas ni belah kanan akan berubah. Dia fokus kepada video tu. Okay. Alright. So dekat situ saya punya aim untuk video ni adalah rasa macam nak buang lah bunyi bising dekat dalam ni. So kita pergi kepada belah kanan atas yang cuba gerak-gerak tu supaya orang nampak saya tick dekat mana. Okay, extract audio. Bila kita pada extract audio, perasan tak ada line warna hijau muda dekat bawah tu. Okay, img_9960.mp4. So apa benda tu kan? Okay, itu adalah background ataupun video yang kita record bersuara. Contohnya kita main dengan anak-anak ada suara. Ataupun kita record gambar video pengajaran ada bunyi ayam. Macam mana kita nak edit video, takkan nak bagi video ayam tu dekat student tu kan? Tak seronok lah. So kita extract noise tu keluar. Okay. Lepas tu lepas dah extract, dia tak remove lagi daripada video tu ya. So apa yang kita kena buat adalah lepas kita tick pada video dan kita dah extract dia, kita kena klik, tangan kita kena gerakkan kepada yang warna hijau ni. Okay, saya pegang dia macam tu lah. So nampak tak yang warna kuning tu, frame warna kuning tu dah berubah. Tadi gambar kat pantai tu kan, sekarang ni dia pergi kepada MP4 tu. So nak buat apa dengan suara ni? Kita tak nak dah suara ni. Kita nak masukkan video suara lagu kita, suara latar lain. Okay, so kita boleh remove dia. So macam mana nak remove? Sama, masukkan di dalam tong sama. Okay, so video kita sekarang ni yang saya klik tu dah tak ada suara. Right? Kalau saya play pun tak boleh nak masuk juga sebab kita buat online ni kan dia macam ada banyak video. Okay. Lepas tu, apa yang kita nak buat dengan video ni? Okay, video ni hanya bolehlah kita sama je kan? Okay.
So saya nak lajukan video ni supaya nampak pergerakan tu dengan jelas. Saya kecilkan dulu. Okey, ini frame video tu. Macam mana nak kecilkan? Kita kembangkan jari kita dua, kucuk, kita pegang pada skrin tu. Itu cara dia lah. Okey, so kita nak ubah speed video tu, kita klik pada speed, sama juga dekat atas ni. Sebenarnya banyak dah dia punya features ataupun function dalam ni. Okey, tekan pada speed. Okey, so kita nak lajukan ke kita nak cepatkan? Okey, kita cuba-cuba ya. Okey, 0.125. Okey, kita lajukan 4 kali. Contoh. So perasan tak dia punya frame tu jadi kecil sebab terlalu laju dan video tu jadi compress lah. Okay, sikit lah. Okay. Hopefully semua boleh nampak ya pergerakan video tu. Maknanya kalau kita buat apa, okay, laju sikit 1.5 makin slow lah. Okay. So kita cuba play video ni dengan kadar 3 ni. Fast, kita lajukan video. So sama, tekan button tick. Okay. Alright, so cuba play video ni. Okay. 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 Alright, mute audio. Okay, ubah lagi, kita jadikan dia dulu. Okay. Sibuk kat Fairul dah. Sibuk ni duk sedia. Duk sedia lesson plan ni. Tahu lah. Untuk setahun ni. Okay. Alright, so kita boleh lajukan dekat situ Maksudnya bila kita nak edit atau kita nak cepatkan atau buat slow-mo ke video, kita kena klik pada frame dia and then kita pilih speed. Okay. Okay, kat sini berikutnya okay, kita nak trim. Okay, kita nak split video ni. Okay, split video ni dia bergantung pada line tu. Nampak tak ada line dekat bawah tu, dekat storyboard kita ada line warna macam merah sikit, warna peach gitu. So kat mana kita nak potong, kita nak type video ni. Okay. So kita letak dekat mana kita nak potong dia. Kita mungkin nak masukkan tulisan ke, ataupun kita nak masukkan stiker ke, ataupun kita nak selit gambar lain dekat situ ke. So kita klik pada trim and split. Ujung dekat atas yang gambar gunting tu. Gambar gunting. Okay. So kita nak buat apa? Sebenarnya kita nak split saja kan. Okay. Okay, so dia akan jadi 2 frame kat situ. Okay, so satu frame belah kanan. So benda ni sangat bagus kalau kita ada satu video yang panjang dengan student kita. Lepas tu kita nak chunk the video, macam kita nak potong video tu jadi pendek-pendek. So kita boleh pakai gunting. Senang kan, dia berjelas. Macam mana nak cut video? Ambil gunting. Okay, so kita boleh split. Sebab dia ada banyak. Split and insert freeze frame. Lepas tu kita boleh trim. Trim ni maksudnya katakanlah yang belakang saya tak ada. Okay, dah. Okay, minit yang ke-6 tu. Okay, kalau nampak situ. Yang belakang tu saya rasa belakang belah mesti dah ada belah kanan kan. So kita kena pilih trim to the right of playhead. So bila kita tick yang ni, okay, hilanglah. Hilang video tu. Video tu jadi pendek. Tapi tiba-tiba tersalah delete. Okay, kita boleh undo. Right, bila kita undo, dia akan masuk balik. Okay, ataupun kita nak split kepada 3 lah video. Split at playhead. Okay, ataupun kita nak buang yang belah kiri. So saya undo lagi sekali. Sebab saya tunjuk je tadi kan. Okay, so ataupun kita nak trim at to the left. Maksudnya yang belah kiri ni kita nak potong. Kita tak nak lah video tu, kita nak video belakang je. So trim to left of playhead. Dah hilang dah dan video tu jadi pendek. Macam tu, semudah itu sahaja. Stroke-nya dekat KineMaster ni. Okey. Apa lagi? Okey, saya akan tunjuk kita masukkan video.
playlist ni, dalam player ni. Okay, banyaklah ada teks, ada gambar, ada video. So kita nak masukkan lagu background kan biasa kita tengok orang letak lagu-lagu tu. Okay, so kita pergi pada audio yang gambar music ni. Okay, alright, klik pada audio. And then kita pilih music. Okay. Okay, notice tak saya ada satu list dalam ni. Nama lagu ni adalah Dancing to the Moon. Okay, lagu ni saya dah download malam semalam sebelum kita buat yang ni. Sebelum ni saya buat guna phone. So hari ni saya buat guna iPad. So dia kosong lagi lah dalam ni. Okay. Okay, kita cari lagu dulu. Okay. Okay, mana lagu? Song. Kita nak cari lagu, album. Okay, music. Cuba tekan pondok ni. So lagu yang ada dalam KineMaster ni, dia ada banyak offer dekat kita, macam-macam jenis rentak lagu, akustik ke, jazz ke, pop ke, R&B ke. Dia ada dalam satu pondok lain. Maksudnya kita boleh buka pondok tu dan lagu tu percuma, tapi kita kena download dulu masuk dalam playlist kita, playlist KineMaster. So apa yang kita buat kat sini, kita cari lagu yang berkenaan dengan kita punya video. Okay, contohnya lagu tema ni Holiday, so Let It Snow. Okay, kita boleh play dulu before download. Okay, cumanya saya rasa video yang saya mainkan ni, lagu yang saya mainkan ni, orang tak dengar lah ya. Tapi kalau perasan, Let It Snow tu saya tekan mainkan lagu tu. Saya nak dengar dulu betul ke berkena dengan tema muzik yang saya buat tu. Okay, so naklah tak best lah lagu ni, so kita cari lagu lain. Okay. Contohnya kita nak lagu Beautiful Day. Okay, so kita boleh play dulu lagu sebelum kita download. Maksudnya kita dengar dulu. Okay, kenalah. So kita pun berkenan. Okay, so saya pun download. Okay, download dekat ujung tu. Okay, perasan tak dah download tu kan? So nanti lagu, nama tajuk lagu ni Beautiful Day, dia akan ada dalam list saya punya KineMaster playlist tu nanti. Okay, tunggu siap dulu. Alright, okay dah. Okay, and then kita pangkas lah. Kita tak nak duduk dalam pondok ni, nak keluar daripada pondok ni. Okay. Alright, so perasan tak tadi ada satu lagu, sekarang ni ada dua lagu. Satu Dancing on the Moon, yang kita baru tambah adalah Beautiful Day. Okay, saya assume dekat skrin masing-masing nampak lah kot sebab dalam saya punya KineMaster tu dah ada. Okay, dah nampak dah. Okay, so kita baru je ambil daripada pondok tu. Kalau pondok dekat atas tu kalau perasan, Beautiful Day 29 saat lah lagu dia. So kita nak masukkan lagu tajuknya Beautiful Day dalam kita punya video. So tik pada Beautiful Day. Okay. Okay, perasan tak dia ada pergerakan dekat situ kan? Itu dia play je lagu tu. Tak masuk pun lagi dalam video kita. So bila kita nak masukkan ada simbol tambah. Circle tambah. Okay, kita tekan dia. Automatik dia akan masuk dalam storyboard kita nanti. Okay. Nampak tak? Ada line baru, layer music. Okay, T. Sebelum ni kita masukkan layer T kan? T tu text. Okay. So sekarang ni ada simbol music. Alright. So bila kita nak bila kita masukkan dia, kita nak edit lah lagu ni. Kita nak trim pun boleh ataupun kita punya concern kadang-kadang pada lagu semata-mata kita nak contohnya saya boleh illustrate kalau macam kita tengok video-video orang masak kan, Cik Nom ke, Khairul Amin ke yang saya biasa follow kan. Macam dia buat video very short, mana pendek je, simple je. Tapi adakah dia bercakap dengan video tu masa dia record? Oh tidak. Dia ambil je gambar video tu,
kemudian dia akan masuk bahagian editing. So dia gunalah apa-apa apps. Macam kita sekarang ni kita belajar KineMaster. So bila dia bercakap dengan video dia dia akan masukkan background song kan. Kita dengar tu macam best je. So sama juga macam kita boleh letak juga Beautiful Day. Cuma concern kita adalah adakah lagu tu punya sound melebihi apa yang kita nak sampaikan. Konten tu kita nak cerita pasal masakan. Tapi lagu lagi kuat daripada suara kita. Okay, so kat mana nak edit dalam KineMaster? So kita boleh pergi pada volume envelope. Belah kanan tu volume envelope. Tapi kena make sure kita punya lagu Beautiful Day tu yang dalam layer tu frame dia kita dah tick. Maksudnya memang dia dalam frame warna macam peach gitu. So kita nak slow down dia punya lagu tu adalah reducekan dia, okay? Apa? So dia just kata music, background music kan, bunyi ting-ting macam tu je. Tapi dalam video tu kita dah cakap, kita explain. So hari ni kita nak belajar masak, cara nak masak spaghetti contoh. So tapi ada music belakang yang mana untuk bagi kita punya video content tu lebih menarik. So dekat sini kita boleh edit volume envelope. Banyak lagi lah sebenarnya boleh explore. Kena rajin-rajin lah. Sekejap je ni rasanya. Okay, so bila kita mainkan video, adalah music background. Kalau kita ada sound tu, light tu di warna hijau tu dia turun naik. Saya nampak ke tak? Okay. Okay. So kita nak trim video ni. Lagu ni panjang. Buang lagi sikit. So video kita sampai dekat video masak tu je. Belakang tu, yang hijau belakang tu kita tak nak dah. Okay, so kita pegang video ni. Maksudnya ketik dia. So kita nak buat apa ya? Kita tak nak separuh lagi tu. Kita trim. Okay. Alright. Kita cuba splitkan dulu. Bila split, dia ada dua frame. Frame belah kiri. Alright. Frame belah kanan. Okay. So belah kanan ni macam dah lebih-lebih dah tak nak lah. Tak nak. Bila tak nak, kita boleh delete. Okay. Bila delete tu, tekan je dustbin tu. Okay. Okay. So itu saja dia. Kemudian use delete. Alright. Okay. Okay, satu lagi saya nak lajukan. Okay, contohnya yang video yang masak belakang ni. Sekejap. Video ni macam kita record content untuk belajar video kelas kan. Kita record rumah. Tak ada studio. So ada background. Macam yang kita discuss yang dalam gambar pantai, video pantai tadi kita boleh remove background. Cumanya bila kita nak remove background, okay, background suara ni, okay, so kita akan pergi kepada extract video, extract audio. Okay, perasan tak bila kita klik sekali ada satu line. Bila kita klik lagi sekali ada lagi. Bila kita klik lagi ada lagi. Maksudnya dekat sini kita dah arahkan berkali-kali untuk audio daripada video masak kita ni keluar. Sebab kita nak delete ataupun kita nak edit ataupun kita nak buang ni kan. Okay. So benda ni biasa berlaku kalau skrin tu kecil. Kita tak jumpa kat mana nak delete ni. So macam bising video kita nanti. So kita pergi sini. Delete. Di sini. Delete lagi. Di sini. Delete lagi. Sampailah habis. Okay. So kita ada video kat situ. Alright. So kalau kita. Okay. Satu lagi. Kalau notice dalam kita punya ni. Okay. Setiap kita panggil playlist saya tengok je. Kalau kita tulis, okay, playhead. Okay, line ni, nama dia playhead saya rasa. Alright. So, kat sini ada button tambah. Bila kita klik pada tambah ni, apa yang berlaku? So, ada transition. Okay, macam mana video tu nak masuk. Okay, contohnya. Okay,
Okay, kita tengok pada contohnya jom belajar KineMaster. Lepas tu kita tekan duduk yang tengah ni sekejap kita cuba-cuba. Okay, sentimental text transition. Alright, split title. Okay, katakanlah kita masuk sini. Kita nak masuk ke sini, kita belajar masak. Belajar lain hari ni. Okay, kita pilih tulisan dia. Okay, kita tick dekat sini. Jenis tu. Right, and then tick yes. Saya akan masuk kat situ lah. Maksudnya saya letak tadi, jom pergi pantai. So dia masuk kat situ, dia masuk tu cantik je. Jom belajar memasak. Okay. So, dekat button tambah tadi, ataupun kita tak suka dia masuk macam tu kan, kita nak masuk macam lain pula, transition lain. Dia boleh juga. Ataupun kita nak guna retro terminator. Hebat sikit kan. Ni boleh juga ni kita minta student belajar guna KineMaster, ataupun kita sendiri kan join IIT kan nak submit video kan. Sekarang ni semua virtual. So video-video cantik tu boleh buat guna KineMaster. KineMaster ni tak ambil masa semua pun sebab saya belajar dengan sifu saya, Ita. Kita cakap mungkin sama. So kita macam best lah, maksudnya ramai-ramai kita tengok video-video dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, diorang guna macam ni tapi kita tak sempat nak explore. Tapi ni yang paling mudah lah saya rasa. Okay, so kita boleh tukar juga background tu. Alright, yes. Okay, background colour tak nak warna hitam, nak warna macam warna grey ke. Okay, and colour warna kuning. Tak highlight lah, kita nak pilih warna merah lah. Okay, bila kita merah, kita kena tick kat situ. So, apa yang berlaku dekat dengan kita? Okay. Okay, so kita play. Apa berlaku? Okay. Sebab dia sampai tadi kita dengan okay. Saya dulu. Okay, itu lagi yang nak highlight ni adalah recording. Okay, kita dah tengok tadi audio sedikit, media pun kita tengok, layer pun kita dah tengok. So sekarang ni kita nak pergi pada record ni. Record. Okay, so sekarang kita nak cakapnya daripada awal. Okay, kita nak bisik kat sini. Okay, contohnya saya nak tekan button record ni ya. So saya nak cakap bila saya tekan button record, playlist ni akan play, dia akan bergerak selari dengan tu. So kita try So tekan button record. Okay, dia akan minta kita tekan start. Bila kita tekan start, kita cakap untuk video lah. Okay, hai, assalamualaikum. Kita belajar so, kan gambar saja kan dengan background music yang kita play. Tapi sebenarnya bila kita dah play, perasan tak ada banyak layer dekat sini. Ada suara saya, KineMaster audio, warna biru tu, biru purple. Okay, yang ni warna hijau. And then ada nama saya, teks. Dan ada gambar. So, bila kita pilih, okay. Boleh preview, boleh re-record. Okay. Sampailah kita berkenan. Okay, so bila katakanlah saya play, sebab saya buat sharing pasal dia tak keluar kod dekat dalam Webex tu. Tak keluar. Untuk dalam KineMaster ni. Okay. Katakanlah ending ni kita nak tambah tu lagi. Okay. Alamak terlebih lah lagu
kan kita nak trim dia. So bila kita nak trim dia macam tu. So tekan gunting ni, alright. Split at playhead pun boleh. Trim right. Okay, yang lebih tu dekat belah kanan. So trim to right of playhead. Okay, dah hilang dah. Okay, cantik dah video. Kalau yang terakhir ni kita nak tetap satu lagi. Okay. Transition. Okay. Kita nak letakkan thank you kan. Kita letak sini. Okay, penghujung bicara kan. So, kita pilihlah kita nak dia masa dia habis macam mana. Bentuk. Okay. And kita boleh edit lah. Warna semua tu kita boleh edit. Okay. Okay, last kali sebelum kita masuk Q&A. Alright. Okay, dah siap dah video kita kan? Contoh kita dah nak share dengan kawan-kawan. Okay. Alright. So kita perasan tak dekat atas ni. Okay, sekejap ya. Sebelum tu tiba-tiba ada idea lain. Okay, tambah. So boleh klik media ni ya. So boleh klik media. Tiba-tiba ada idea lain nak tambah. So dia ada dua lah. Ada video, ada foto. So kita pilih lah kita nak gambar mana sebenarnya. Okay. Alright. Okay. So insyaAllah lah kat ni kita dah explain sikit lah, maksudnya kita tak pergilah detail for every features dalam ni ya. Sebab ambil masa lama tu kalau nak explain semua benda. Okay, saya cuba highlight yang main, yang seronok ni saya suka dalam KineMaster ni, kita boleh remove background tu. Sebab saya perasan kawan-kawan saya tekanan buat video, kejap-kejap ayam berkokok lah. Kejap-kejap anak masuk minta air lah. So kita sepatutnya kita bercakap macam biasa je. Kita boleh record je macam biasa. Okay, so sekarang ni kita nak upload video ni. Kita nak simpan lah dalam komputer ke, dalam kita punya phone ke. Alright, so kita boleh pilih lah size apa yang kita nak, resolution macam mana. And then tekan export. Okay, so alright. Okay, terpulang nak macam mana. Kita cuba. Okay, saya tak nak ke sini sebab ambil masa. Kalau saya tekan export ni takut dia punya rendering process tu lama. So boleh tekan export. Contoh kan. Okay, skip. Dia ni keluaran iklan premium. Okay, exporting is in progress. Please don't turn off your device or close mata. So, kita tak nak export sebab saya rasa ambil masa lama. So saya nak cancelkan. Okay, so itu cara dia. Okay, boleh cuba. Alright, saya rasa boleh save dalam kita punya drive ataupun kita dalam tablet ataupun dalam phone masing-masing. Okay. Right. So, okay. Ada soalan nak tanya. Saya cuba bantu. Syazni cuba bantu. Kita buat perkongsian pagi ni. Sarah, saya ada satu soalan yang sangat basic lah. Bila kita menggunakan KineMaster ni kan, dia ada tak macam yang free version ni, berapa lama length kita boleh buat? 5 minit ke, 10 minit ke, ada tak? Macam yang Sarah cuba-cuba, tak ada pula dia block kita berapa lama kan. Okay, contoh kan. Sekarang ni video kita dah lama juga. Okay, kita tambah lagi. Untuk kita tambah. Setakat ni dia tak stop pun, dia tak ada pun hilang lah. Tapi untuk tahu detail tu saya kena search juga basic ni berapa, takut kan. Okay, contohnya kita masukkan video pengajaran ni yang 6 minit kan. Tak sana. Boleh. Saya nak masuk sekali lah. Okey, pun boleh. Okey, saya masukkan lagi lah 6 minit. Boleh juga. Okey, saya masuk lagi. Boleh juga. So macam tak ni.
Boleh. Okay, kita tekan tanda right. Okay, pasal berkali-kali video dia 6 minit, video pengajaran 6 minit ni. So 4 kali saya masuk tadi. So lebih kurang 4 darab 6, 24 minit. Video baru yang saya baru letak dan semuanya boleh masuk. So so far tak ada halangan, tapi saya kena check jugalah tu sebab kita pun tak pasti sebab dia basic je unless kita beli yang premium. So kalau nak beli yang premium dia ada monthly or yearly. So kalau kita nak guna sekejap je nak buat video IID ke, nak buat video pertandingan tandingan apa ke, nak buat video FYP ke, nak suruh student explore, kita beli untuk sebulan. Okay, tapi kalau kita nak guna lama, ini untuk orang-orang yang memang sentiasa buat video, boleh beli untuk setahun. Okay, lebih murah. Thank you. Okay. Okay, berdasarkan carian daripada kawan saya, okay, membantu saya hari ni. Okay, what are the minimum or maximum length, okay, bila kita nak trim. So, video clip, dimension kat sini, minimum length yang kena masuk dalam ni adalah 1 second. So, kita mestilah video panjang, kita tak main 1 second ni. And maximum length berdasarkan KineMaster punya website, dimension kat sini adalah unlimited. Alright. So saya rasa tak ada isu sebab dia kesemuanya unlimited. Cumanya kita kena check yang unlimited tu basic ke ataupun premium. Kita kena check juga lain tu. Tapi so far tak ada lah. Tak ada halangan lagi. Tapi dinasihat kalau kita buat video untuk student kan kita kena buat video pendek-pendek je. Kalau video ID pun 3 minit je. So yang ni sangat membantu dan KineMaster ni adalah percuma. Saya bukan ejen KineMaster, saya cuma nak share saja features yang ada dalam KineMaster supaya dapat bantu kita buat video yang menarik. Ada lagi soalan lain? Terima kasih Najla bertanya. Mungkin kita boleh buka soalan. Okey, ni ada soalan dekat chat section Sarah. Cuba tengok. Berapa saiz dia? Okey, sekejap ya, saya tunjuk balik saiz. Macam ni standard. Okey, sekejap saya share balik. Okey. Alright. Okey. Saya kena buat share screen kan kat dalam ni. Start broadcast. Tak berasa. Okay. So, just. Okay. Buka balik KineMaster. Dekat mana saya price tadi. Masa mula-mula kita nak buat video yang warna orange tu kan. Okay. So saiz apa yang saya pilih? Okay. Saya pilih adalah ratio 9. Right? 16:9. Kalau saya pilih ratio 9 ni dia punya simbol tu adalah simbol YouTube. Sesuai untuk YouTube. Okay. Kat bawah dia ada video image of itu remove from your device, dia select that. So kita punya kita cara letak YouTube kan. So kita guna boleh mungkin screen dia yang ikut size tu. Yohan kesan jawab 16 ratio 9. Okay. Ada soalan lain nak tanya? Semalam Khalid beritahu boleh dalam makeup. Saya faham soalan tu. Saiz yang boleh dalam
features yang kita cuba ni tak nak check lah sebenarnya. Okay. Oh, banyak yang kita boleh video macam dia si buat video pengajaran dan agak YouTube ada masalah. So kita boleh compress video. So compress video tu guna apps apa itu? Kita nak reduce the size tu. Mungkin boleh membantu untuk kita buat video dengan senang hati dalam KineMaster, tapi bila dah siap tu kita pun kecilkan saiz tu. Ada satu saya pun lupa dah namanya sebab yelah kan cuti semester tak ingat dalam mengajar. Saya minta maaf. Masa mengajar tu saya ingat kalau video saya besar saya akan kecilkan saiz video tu. Maksudnya video dah siap dah, kita nak kecilkan saiz supaya dia boleh letak dalam tempat yang kita nak letak tu. Apa nama dia? Ingat tak? Remove back, bukan remove back. Apa tu ke? Compress. Search compress tu kan. Ni ClickCharm. Okay. ClickCharm. Alright. Okay. Ini untuk reduce kan. Saya balas kat sini ya, kat dalam chat ni. Nama apps ClickCharm. ClickCharm ni boleh guna dalam komputer kan. Dia bukan apps mata-mata. Bukan macam KineMaster. Dia web. Okay, ClickCharm. Okay, yang ni boleh reduce size. Reduce size video. Compress lah. Okay. Sama-sama. Yohanis. Okay. Ada lagi soalan lain? Ada yang dah cuba? Kita menunggu soalan. Kalau ada soalan daripada peserta boleh tanya lagi. Setakat ni pun sambil saya dengar Sarah demo, sambil tu juga saya ada juga try buat. Mungkin at the first place tu macam dia mencabar sikit sebab kita nak cuba fahami dia punya button. Tapi so far saya rasa saya bolehlah createkan satu video dekat sini. Okey. Terima kasih Ella sebab berjaya mencuba. Saya suka student yang mencuba sebab apps ni bagi saya kena test dulu dengan video apa yang kita ada. Dekat situ nanti lama-lama kita dapat idea macam mana kita nak buat untuk pengajaran dalam kelas. Mungkin sekarang macam tak nampak kenapa pula video masak, video main pantai. Kita just nak cuba-cuba, kita nak reduce speed, satu lagi dalam KineMaster dia ada voice changer. Kita ubah suara kita kalau tak nak pakai suara kita. Sama juga dalam tu, maksudnya apa KineMaster guna watermark. Okey, ada soalan. Watermark KineMaster tu boleh remove tak? Yang saya tahu kalau nak remove boleh, tapi beli yang premium. Yang basic tu memang dia ada. Kalau ada tak dengan X ke apa ke? Yang saya tahu kalau yang basic ni memang watermark tu ada. Tapi kalau yang premium tak ada. Kalau nak remove apps tu saya pun kurang pasti macam tu. Nak guna apa sebab tak biasa guna. Puan Marhab, adakah saya menjawab soalan? Boleh, kalau in short boleh remove once. Tengok short ads. Oh ya, tak boleh ya. Kalau in short apps boleh remove once dengan tengok ads. Okey, terima kasih atas perkongsian. Menarik tu. Saya rasa kita boleh explore lagi lah yang tu. In short. Alright. Puan Marha biasa guna InShot ke untuk edit video?
Yep, so each time nak remove kena tengok ads. Yes, betul, kena kodak lagi. Saya perasan satu benda, since kita pakai yang percuma ni, rupa-rupanya dia adalah strategi pemasaran untuk ads sebenarnya. Bila kita nak download tu, kita kena tunggu sampailah iklan tu habis. So kita memang menonton iklan tu. Yes, betul. Macam kita nak download lagu tadi ke, macam contoh nak ambil muzik tadi kan, sebenarnya kalau biasa guna, bila kita masukkan lagu tu banyak iklan. So kalau kita tutup iklan tu, lagu tu tak masuk. So kita tunggu je iklan tu habis, barulah dapat lagu tu. Ya, betul, kena tengok ads. Itu adalah yang latest lah saya perasan. Siap, kalau ada sekarang ni yang saya pakai satu apps untuk print apa-apa kan, apa nama print tu, Noco printer kan, yang kita tak perlu install pun software dia, akan sentiasa keluar iklan. Bila kita pangkah iklan tu, dia siap boleh minta kita bayar untuk stop iklan. Kita pula nak kena bayar. So saya rasa memang itu adalah salah satu strategi. Kita kena tengok iklan. Okey, ada soalan lain ke? Saya dengar ada bunyi mic tadi. Okey, soalan berikutnya daripada Puan Marha. Kalau guna lagu, kena kredit tak song atau author? Dalam ni saya rasa lagu-lagu yang dia bagi ni yang memang dah kita boleh gunalah. Tapi kalau yang video yang kita buat tu untuk publish yang memang untuk konten kita, atau kita katakanlah kita ni YouTuber, saya rasa kena kredit. Macam kita, saya rasa video yang kita nak buat tu bergantung kepada purpose lah. Kalau purpose dia memang untuk tujuan pemasaran ataupun untuk marketing ke apa, saya rasa yes, kena kredit, ataupun kita kena cari lagu yang ada satu tempat yang mana kita boleh cari lagu free tu yang tidak memerlukan kredit tu. Ada saya tak jumpa dah. Semalam harus baca tengok tu. Okey. Terima kasih sebab bertanya. Ya, boleh cari free music kat situ. Sebenarnya ada banyak lagu-lagu yang kita boleh ambil. Dan kita boleh search sebenarnya free music. Yes, band sound. Terima kasih atas perkongsian Puan Marha. Okey, soalan daripada Cik Amir. Kalau edit video yang ada lagu, boleh tak save lagu saja? Contohnya save dalam format MP3. Maksudnya save as audio saja. Kejap ya, saya cuba fahamkan soalan. Kalau edit video, kita nak edit video tu ada lagu. Boleh tak save lagu saja? Maksud Cik Amir nak remove video ya? Nak maintain audio ke? Oh, nak ambil audio dia je. Sekejap ya, saya sekejap. Kita cuba ambil video daripada memasak ni. Kita masukkan yang baru lah, sebab tadi kan dah remove dah audio dia kan. Okey. Kat belakang ni banyak kan, so saya kena delete dulu, banyak ni belakang ni. Okey, kita cuba buang dulu yang belakang ni. Okey. Right, so saya cuba masukkan media. Okey, contohnya saya masukkan balik video masak ni yang pendek ni. Okey, saya tick kat sini. Okey, sebenarnya dekat dalam video ni ada background suara yang saya record lah. Suara saya dan juga suara anak-anak saya bising dalam tu. Katakanlah kita nak suara tu saja, betul tak? Kita tak nak gambar video. Itu saya cuba faham. Oh ya Allah, seronoknya bercakap seorang. Tak syukur. Sekejap ya Cik Amir, saya cuba share balik. Okey, terima kasih. Maklum.
So, saya boleh okay. Saya masukkan balik video memasak tu sebenarnya sebab tadi kita dah remove kan dia punya background. So cuba extract video. Kita cubalah ya. Extract video daripada video yang memasak ni. Okay, mesti ada satu line. Okay. So kita nak video ni kan, audio ni. Okay, kita cuba delete video ni. Video masak ni kita delete. Boleh tak delete? Boleh delete rupanya. Alright, so okay, so ada audio dekat sini. So, boleh tak kita nak save audio semata-mata? Macam yang Cik Amir boleh tengok dekat dalam skrin tu, ini adalah music kalau ikutkan kita boleh play dan ada music kat sini. Cuma dia .mp4. Dan saya rasa kalau kita save benda ni dia akan jadi sound je lah, sound semata-mata. Boleh cubalah yang tu sebenarnya saya rasa Cik Amir. Dia akan jadi sebab kita boleh delete dia punya, kalau tanpa delete video-video yang itu save MP4 saja. Okey, terima kasih siapa yang komen tu. Kalau tanpa delete video-video yang itu save MP3 saja. Okey, nanti saya cuba. Okey, selamat mencuba. Tapi saya nampak kat sini kita boleh asingkan. Dalam KineMaster ni kita boleh asingkan suara dan juga video. Alright. Boleh sebenarnya tukar je. Ataupun kita sebenarnya boleh convert video. Macam biasa saya download dalam YouTube. YouTube kan adalah MP4 kan. Tapi ada satu apps yang biasa saya guna, dia boleh jadi MP3 sahaja. Kita boleh guna apps lain lah selain KineMaster. Boleh juga cuba yang tu. Option lain lah, itu saya maksudkan option lain. Tapi terima kasih sebab tanya, dalam ni kita boleh split dan kita boleh remove video. Okey, ada lagi soalan lain? Kita ada masa lagi ni. Lah kita sampai pukul berapa lah? Kita sampai pukul 12. Okey. Okey, sementara menunggu kalau ada soalan-soalan lain, saya share dulu kita punya form untuk hari ini, link kehadiran. Dan saya rasakan sebenarnya KineMaster ni sangat menarik kalau digunakan. Macam Sarah cakap tadi lah, bukan semata-mata untuk pengajaran, kita boleh guna juga untuk macam nak join IID, semua benda tu agak berguna. Bolehlah lepas ni kita semua cuba untuk menggunakan KineMaster. Right. Okey, nanti, ramai yang bertanya dengan saya kat mana nak dapatkan recording ni. Okey, nanti recording ni insyaAllah akan dikongsi di Telegram, grup ODL. Jadi saya kongsi link untuk ke support group ODL tu dekat chat section juga. So, allow me to take a few minutes. Sekejap saya nak cuba share. Nanti segala perkongsian, segala recording akan dikongsikan di sana. So bolehlah juga join grup Telegram ODL UiTMT City. Ya, saya cuba copy masuk dekat chat section jap. Lah. Lah ada buat video kan? Boleh tak Sarah nak sharekan video tu sekejap? Boleh je. Okey, ini hasil pembelajaran pada pagi ni. Kita cuba tengok. Najla Nasuha cuba buat guna KineMaster. Best student. Okey, saya kreditkan lah best student lah ni kita hari ni. Kita ada Festi yang bagus dan juga best student. Okay. Kita hadiah lepas ni. Belajar cemerlang. Belajar cemerlang. Tahniah. Kita suka belajar sama-sama. Okey, sekejap saya cuba buka.
share screen apa yang okay. Najla Nasuha. Okay. Saya share screen. Mana saya punya web? Minta maaf ya sebab saya pun first time buat sharing guna Webex. Sebelum ni kita biasa guna Google Meet saja. So agak mencabar sikit lah sebab first time. Nanti dah lama-lama kita dah mahir dah sebenarnya. Di sini Najla share dekat Telegram. Hopefully semua orang boleh tengok skrin saya sekejap. Dia try. Okay, so ada nampak gambar kucing. Nampak tak semua? So saya play gambar kucing. Mungkin ni kucing sayangan Najla. Okay, dan Najla pilih lagi. Mood raya dah on. Tak dengar. Okay, saya rasa sound tak dengar. Cuma kita boleh tengok hasil yang Cik Najla buat. Okay. Cik Najla, okay. Dia letakkan masukkan transition. Okay, ada transition. Dan ada music background. Okay. Alright, so thank you Cik Najla. Ada lagi yang nak share screen tak? Ada yang cuba tak nak share screen apa yang hasil pagi ni? Ada tak? Siapa yang nak share screen? Mungkin semua kusyuk mendengar ni, paying attention, really paying attention. So macam tak sempat nak try lagi ni kot. Ya. Betul-betul. Tapi saya rasa seronok lah dapat belajar KineMaster ni sebab kita boleh guna untuk sebenarnya bukan untuk ODS mata-mata, lebih banyak saya rasa banyak macam kita boleh bantu student sebenarnya. Saya nampak yang bila kita student buat video presentation dia pakai PowerPoint, dia boleh guna PowerPoint dia ke dalam KineMaster sepatutnya. Betul-betul. Dan lagi menarik video tu sebenarnya. Sebab dia macam, yelah video budak-budak kan ada. Seronok sebenarnya kita boleh ajar student. Kita boleh minta student explore. Ataupun kita sendiri, kita jadi penceramah kepada student tu. Kita buat kelas. Dr. Nur Adila, mana mudah KineMaster dengan Filmora? Saya tak pernah explore Filmora. Saya minta feedback lah kalau ada yang biasa guna Filmora dalam ni. Doktor, saya guna KineMaster, dia got explain everything so far. Yang tu saja sebab saya pun tak sempat nak explore. Tapi kalau ada kawan-kawan saya macam Najla, Kak Ita atau Kak Syikin ataupun Syazni, Atira pernah guna ataupun yang lain yang pernah guna. Ada yang pernah guna Filmora? Saya pun tak pernah guna Filmora juga. Saya tak biasa guna so saya tak boleh nak compare lah. Alright, tak apa. Saya just tanya sebab sebelum ni saya tengok based on Filmora punya. Tapi tengok yang KineMaster ni tak nampak macam lebih kurang je. Pernah guna mungkin expert boleh compare lah kan sebab saya tak expert sangat. Macam okay lah, good sharing lah hari ni. Terima kasih. Sama-sama. Nampak nak buat lah guna hari ni. Cuma saya salin notes dulu. Alhamdulillah. Tak apa, nanti kalau ada apa-apa nak tanya kita boleh sampaikan soalan tu kepada yang lebih mahir lah. Sebenarnya yang betul-betul mahir tentang KineMaster ni adalah Kak Ita dengan Kak Syikin. Mereka yang sebenarnya bantu kita orang untuk buat perkongsian. Cuma hari ni kita tak dapat bersama dengan Kak Ita sebab Kak Ita ada urusan lain. So kalau ada soalan ataupun apa-apa saja nak tanya, nanti soalan yang saya tak tahu tu saya sampaikan kepada Cik Kamaruzita ataupun Kak Syikin. Mungkin next time benda apps yang nama Filmora ni kita boleh suggest untuk sharing session next time, insyaAllah. Kita belajar kan mana yang ada. Okey lah. Okey kot, saya rasa ni saja kot, dah tak ada soalan kot sebab sekarang pun macam kita basically lagi berbaki around 20 minutes.
Okey. Ada komen kat sini, belum siap lagi video, tengah salin nota. Okey, terima kasih atas perkongsian. Okey, tak apa. So, lepas ni bolehlah kita cuba menggunakan aplikasi KineMaster. Kalau tak silap saya, untuk subscribe monthly pun tak adalah mahal sangat kan Sarah? Ada tak price range dia, ingat tak hari tu? Berapa Ada. harga dia? Adalah sekejap kan. Sebenarnya bila Ah, ah. kita klik je pada tu dia terus keluar KineMaster ni, memang dia terus bagi harga sekejap ya. Tak silap saya, kalau untuk monthly pun macam tak ada mahal sangat kan? Kalau ringgit Malaysia. Semalam saya check dalam RM16 lah. RM16 macam kalau katakanlah 1 bulan tu kita fokus untuk submit video virtual presentation dekat conference mana. So saya rasa berbaloi guna. Tapi kalau tak nak invest pun so far saya rasa apa features yang dia offer pun dah sangat ya. Kan tadi. Rasanya boleh tahu harga dia. Kalau rasa macam nak buang apa logo dia, tak nak ada advertisement, saya rasa boleh lah kot kalau subscribe kan, macam tak adalah mahal sangat sebenarnya ni. Still affordable lah untuk kita semua. Even dah convert daripada US dollar kepada Malaysian ringgit, still affordable lah. Kita Cari pricing dia cari price dia. Subscribe ke atas. Subscribe KineMaster. Tekan. Kita pergi ke Pilih yang dan harga. Okay, yang Syazni cari harga yang mak sekali adalah dah Berapa ringgit ni? Sorry tak clear. RM15 9 sen. 16 lah, Sebulan 16 kan? per month ya. Okay, so bolehlah kalau sesiapa yang nak mencuba dengan tak ada advertisement, tak ada apa waiting semua benda, logo, bolehlah kot cuba dulu. Kalau rasa macam okay, kita boleh terus subscribe untuk for one whole year ke, untuk kita punya PNP dan juga apa-apa je lah boleh gunakan. Alright. So saya rasa perkongsian kita setakat ni saja je kot. Ada tak Sarah ke Syazni nak tambah apa-apa? Tak ada. Terima kasih sebab dapat join kita pagi ni. Walaupun kita ada banyak program bertindan-tindan. So terima kasih semua yang bersama-sama dengan Sarah dan Syazni pagi ni. Thank you so much. Mana-mana yang terkurang ataupun yang tak betul tu, kita orang minta maaf lah. Tapi kalau ada input tambahan yang menarik, boleh kongsilah dalam link kehadiran tu. Ada komen. Okay, thank you. Okay, terima kasih buat kedua penceramah kita, Puan Syazni dan Puan Sarah. Dan terima kasih juga buat semua peserta kita pada pagi ini. So, kepada siapa yang masih belum isi lagi link kehadiran, boleh isi. Saya akan repost the link dekat chat section once again. Alright, and then insyaAllah nanti saya akan berkongsi video ni di grup Telegram Support ODL. Saya pun ada, saya akan kongsikan lagi sekali dia punya link untuk Telegram Support untuk ODL from EduTech Team Yayasan Terengganu. So saya rasa setakat ini saja kot. Terima kasih semua di atas perhatian dan esok insyaAllah kita akan ada satu lagi siri webinar pukul 10 sampai pukul 12 seperti biasa menggunakan link yang sama juga untuk masuk ke Webex meeting, iaitu besok penyediaan video menggunakan Microsoft PowerPoint dan juga Powtoon. Okay, so saya rasa itu saja kot untuk hari ini. Terima kasih semua di atas participation, perhatian dan semua. Okay. Terima kasih.